adab menghidang makanan. Okey, jom kita terus ke pelajaran. Di akhir pembelajaran ini, murid akan dapat yang pertama menyebut adab-adab menghidang makanan betul. Yang kedua menyatakan faedah menghidang makanan dengan cara yang betul. Dan yang ketiga adalah menjaga kebersihan ketika menghidang makanan dengan baik. Adab-adab menghidang makanan adalah seperti berikut. Yang pertama adalah lap pinggan mangkuk sebelum digunakan bersama. Okey, sebelum digunakan pinggan ataupun mangkuk, kita mesti kena lap dulu kalau pinggan mangkuk itu basah. Okey, yang kedua, tidak menggunakan pinggan mangkuk yang retak atau sumbing. Yang ketiga, menggunakan pinggan mangkuk yang bersih. Jangan gunakan yang kotor. Kalau kotor, boleh basuh. Okey? Yang keempat, susun hidangan dengan kemas dan teratur. Dan yang kelima, sediakan peralatan yang secukupnya. Seperti, apa dia? Sudu, air basuh tangan, tisu dan sebagainya. Okey? Boleh faham ya? Perkara yang perlu kamu tahu adalah yang pertama, segera menghidangkan makanan kepada tetamu. Kerana itu adalah cara memuliakan tetamu. Kalau ada tetamu yang datang ke rumah kita, kita kena cepat-cepat hidangkan makanan ataupun air kepada tetamu. Kerana apa? Kerana itu adalah cara untuk memuliakan tetamu. Yang kedua, menghidangkan makanan mengikut tertib makanan. Contohnya, menghidangkan buah-buahan dahulu kerana buah-buahan itu cepat hadam. Dan yang ketiga, jangan mengemas hidangan sebelum semua orang habis makan. Okey? Dan yang keempat, hidangkan makanan secukupnya sahaja, tidak terlalu sedikit ataupun tak terlalu banyak. Okey, jangan membazir. Dan yang kelima, tinggalkan sedikit hidangan untuk ahli rumah. Supaya apa? Supaya kalau mereka tidak makan lagi, mereka tidak akan rasa kecewa apabila makanan habis. Okey, boleh faham ya? Ada faedah menyediakan makanan dengan cara yang betul. Okey, kita tengok ya. Yang pertama adalah menjaga kebersihan makanan. Apa faedah kita sediakan makanan dengan cara yang betul? Yang pertama, menjaga kebersihan makanan. Yang kedua, terhindar daripada penyakit. Yang ketiga, tidak tercedera semasa makan. Yang keempat, menjaga maruah dan kehormatan tuan rumah. Dan yang kelima adalah memudahkan tetamu makan dengan selesa. Okey? Boleh faham kan? Akibat tidak menjaga adab menghidang makanan. Okey, apa akibat kita tidak jaga dalam adab menghidang makanan ni? Yang pertama, makanan yang dihidang tercemar dengan kotoran dan kuman. Dan yang kedua, senang mendapat penyakit. Yang ketiga, keselamatan diri tidak terjaga semasa makan. Yang keempat, tuan rumah diaibkan kerana tidak menghormati tetamu. Dan yang kelima, tetamu tidak dapat makan dengan selesa. Okey? Macam mana cara kita nak elakkan makanan daripada tercemar ni? Okey, kita tengok yang pertama, dapur kita mestilah berada dalam keadaan yang bersih. Yang kedua, sumber makanan juga mesti yang baru dan segar. Yang ketiga, sering mencuci papan pemotong, pinggan mangkuk dan sebagainya. Yang keempat, jangan meletakkan makanan di atas pinggan yang telah digunakan. Yang kelima, gunakan bekas makanan yang bersih dan bertutup. Yang keenam, tangan kita juga mestilah dalam keadaan yang bersih. Yang ketujuh, gunakan kain lap yang bersih untuk membersihkan perkakas dapur. Pengajaran ataupun nilai murni ataupun kafah. Apa pengajaran yang baik yang kita boleh ambil daripada pelajaran pada hari ini?
Okey, kita tengok yang pertama. Nombor 1 adalah sentiasa bersyukur atas segala nikmat dan rezeki yang Allah telah berikan kepada kita. Okey, sentiasalah kita bersyukur. Yang kedua, bersopan santunlah dengan orang sekeliling kita. Okey, yang ketiga adalah jagalah kebersihan diri dan kawasan persekitaran. Supaya apa? Supaya kehidupan kita akan menjadi lebih selesa ataupun menyelesakan kita sendiri. Okey, boleh faham ya? Setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.